الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla zata lailah fil masjid فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam bulan Ramadan telah keluar ke masjid. Fasalla bi salatihi nas. Bila Nabi sembahyang, sekumpulan sahabat ikut Nabi sembahyang. Ni hadis ni tuan-tuan, dia nak cerita tentang permulaan sembahyang malam bulan Ramadan. Nabi tak pernah buat dan Nabi tidak pernah suruh orang buat. Sehinggalah pada malam ini, malam bulan Ramadan ini, Aisyah kata Nabi SAW keluar ke masjid, maknanya selepas daripada sembahyang Isyak. Nabi keluar pergi ke masjid dan Nabi sembahyang. Bila Nabi sembahyang, fasalla bi salatihi nas. Orang tengok Nabi sembahyang, pakat pergi ikut di belakang Nabi. Summa salla min al-qabilah. Aisyah kata malam esok macam tu juga. Lepas sembahyang Isya, Nabi balik rumah. Duk saat-saat lagi Nabi keluar mai ke masjid. Nabi sembahyang. Ada orang ikut. Pada malam yang kedua, kata Aisyah, fakathuran nas. Orang makin ramai. Semalam 10, malam ni jadi 20 orang. Summa jitama'u minal laylati thalithah awir rabi'ah. Malam ketiga, malam keempat, macam tu juga. Nabi habis sembahyang Isya, Nabi balik, duduk saat di rumah, Nabi keluar mai sembahyang di masjid. Makin ramai orang ikut. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mai malam kelima, orang pakat tunggu, Nabi tak pergi. Dia jadi macam tu. Malam mula Nabi pergi, tak abang kat siapa, tak ada satu pengumuman, tak ada satu banner, tak ada satu apa. Nabi keluar pergi, dia buat semayang, ada orang tengok, orang ikut. Nabi tak kata apa. Habis semayang, Nabi balik, mereka balik. Malam esok Nabi pergi, tengok orang dah duduk tunggu dah. Dia keluar mai, ikut lagi. Malam ketiga, malam keempat macam tu juga. Cuma beza dia, jemaah makin ramai. Beza dengan kita ni, dia makin kurang. Itu dia beza dengan kita. Okay. Bila mai malam yang kelima, Aisyah kata falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam kelima orang pakat duk tunggu ramai, Nabi tak mai. Falamma asbah, pagi esok, lepas sembahyang subuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi beralih kepada
makmum yang duk ada di belakang ni, Nabi kata qad ra'aitul lazi sana'tum. Nabi kata aku tengok apa yang hangpa buat semalam. Walaupun aku tak main masjid semalam, Nabi kata, tapi aku tengok hangpa duk berhimpun, duk tunggu aku ramai semalam. Walam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum. Yang aku tak main semalam ni bukan ada pasal apa, Nabi kata. Bukan pasal sakit ke, ataupun bukan pasal ada orang main di rumah ke, bukan, tak ada pasal apa. Nabi kata saja aku tak main semalam ni pasal apa? Anni khashitu. Nabi kata aku takut an tufrada alaikum, takut Tuhan memfardukan sembahyang tarawih kepada kamu. Pasal apa? Pasal masa tu syariat tak habis lagi, Quran tengah duk turun. Nabi bimbang ni 5 waktu sembahyang fardu ni pun duk tergelincang. Kalau difardukan sembahyang tarawih, jahanam habis semua. Oleh kerana wahyu duk turun, Nabi takut kod Allah Subhanahu wa taala buat turun mai satu ayat memfardukan tarawih. Maka kerana tu Nabi miss malam yang kelima. Kata Aisyah, wa dzalika fi Ramadan. Cerita yang tadi ni Nabi keluar bila lepas Aisyah semayang, mula-mula orang ikut sikit, malam kedua ramai, malam ketiga lagi ramai, malam keempat lagi ramai, malam kelima Nabi tak keluar ni. Ini cerita ini wa dzalika fi Ramadan. Ini jadi di dalam bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan cari di dalam hadis manapun, tidak ada satu pun hadis yang menyebut sembahyang malam bulan Ramadan ini dengan nama sembahyang tarawih. Tak ada. Dalam mana-mana hadis pun dia sebut salatul lail. Dia sebut sembahyang malam fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Word tarawih ini bukan mai daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya dia satu perkataan yang diperkenalkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi yang sebut ni sembahyang malam ini sembahyang tarawih. Dia ambil daripada perkataan rehat. Sembahyang tarawih ini dia adalah satu sembahyang, satu ibadat rehat. Dia tak suruh kita buat tarawih ni dalam form ataupun dalam bentuk kita ni jadi stres. Dia tak suruh macam tu. Duk tension ni, nak pergi tarawih ni duk tension dah. Dia tak suruh lagu tu. Tarawih ni dia satu sembahyang rehat. Kita tak mau pergi jadi gelut, kita tak mau pergi jadi kelang kabut, kita tak mau nak rush, kita tak mau macam kita buat ni. Macam tu. Ni macam kita buat ni rehat. Tak ada nak tension apa, kita ambil 8 rakaat. Pasal apa? Satu, memang hadis menceritakan Nabi buat 8. Sekali lagi kita nanti mai cerita yang mai 20 tu kok mana. Buka hadis mana pun, Nabi Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi buat 8. Tidak termasuk witir. Kalau masuk witir, dia jadi 13. Hadis tu kita baca dalam kuliah kita penghabis sebelum Ramadan hari tu ni. Kita dah baca cerita pasal ni. 20 ni mai kok mana, sekali lagi kita cerita. Jadi kita mengambil keputusan untuk buat tarawih 8 tu kira just nice. Mengambil kira banyak benda. Satu, kita tak mau rush. Yang kedua, kita tak mau tension. Yang ketiga, kita consider orang yang duk ada ni orang kerja. Dan kita ambil slot tarawih, slot tazkirah pun bukan tiap-tiap malam. Kita ambil seminggu sekali, 2 kali. Kita nak supaya ibadat ini menepati nama dia. Dia satu ibadat rehat. Satu ibadat yang kita buat, kita enjoy. Ditambah pula dengan witir kita tadi, macam tu punya kunut pula. Allahu Akbar. Tak belanja 7-8 ribu, pergi Mekah pun berasa macam sudais main baca kunut dekat kita di sini. Kan? Kita dah 3-4 malam dah satu question mark kadang duk lintas mai dalam kepala. Pasal apa? Imam mai apa daripada pertengahan Ramadan ini mai baca kunut, baca apa nama kunut di dalam witir. Dia sampai tang satu part dia lagu sengap pula. Kita nak kena baca ke, kita nak kena amin ke, jadi duduk masing-masing ni jadi
Yang tu kita nanti terang lain kali pula. Bagaimana witir, bagaimana qunut di dalam witir yang dibuat oleh Nabi SAW. Kan? Pasien ni macam-macam. Pasien hak mana yang Nabi buat tu, yang tu kita tak tahu. Dah. Satu ustaz dia bawa satu pasien, dua ustaz bawa dua pasien. Pasien hak Nabi buat macam mana, yang tu kita tak tahu. InsyaAllah kita akan jumpa pelan-pelan esok. Oh, baru kita tahu, oh, Nabi buat macam ni rupanya. Maka itu yang menepati nas daripada hadis Nabi SAW. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abdurrahman bin Abdin Al-Qari radhiyallahu anhu, kata dia, kharajtu ma'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ila al-masjid, fa iza an-nas awza'un mutafarriqun, yusalli ar-rajul li nafsihi wa yusalli ar-rajul fayusalli bi salatihi ar-rahd. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعم البدعة هذه واللاتي ينامون عنها أفضل من اللاتي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله أو كما قال. حديث صحيح رواية البخاري. Kata Abdurrahman bin Abdin, dia kata satu malam, dia kata aku keluar bersama dengan Umar Al-Khattab, dan malam itu malam bulan Ramadan, kami pergi ke masjid. Ini dia nak cerita Sayyidina Umar. Umar kan kita duk baca cerita dia dan kita duk dengar orang duk cerita. Umar ni dia jenis satu, dia ni pun satu Batman juga. Satu Batman. Satu orang yang malam tak dapat tidur. Ataupun di Malaysia dia panggil keluang man. Dia jenis satu orang pemimpin yang suka piduk ronda dalam masyarakat. Dia nak tengok rakyat dia hidup macam mana, susah ke mereka, senang ke mereka. Dia hands on dengan hal masyarakat ni. Dia turun ke ground. Ini Umar Al-Khattab. Kata Abdurrahman bin Abdin, dia kata pada malam tu Umar ajak dia keluar pergi ronda, dan malam itu malam bulan Ramadan. Mereka sampai di masjid. Faizan nas auza'un mutafarriqun. Bila mereka sampai, orang ada di masjid ni masing-masing berkelompok-kelompok, terpisah-pisah. Yusalli ar-rajul li nafsihi, ada duk sembahyang seorang-seorang hujung tu. Wa yusalli ar-rajul fayusalli bi salatihi ar-rahd. Ada pula seorang duk sembahyang, ada 10 orang ikut. Malam tu bila Umar pergi buat rondaan dengan Abdurrahman bin Abdin ni, kebetulan bila masuk dalam masjid ni, merata ceruk, ujung tu ada duk sembahyang seorang, sini ada 10 orang, main tepi balik ni ada 15 orang, patah balik sini 5 orang. Begitu keadaan malam bulan Ramadan di Masjid Nabawi ini. Ini kata Abdurrahman bin Abdin. Faqala Umar sebagai satu pemimpin, bila dia tengok benda macam ni, dia tak syok. Maka kata Umar Al-Khattab, dia kata, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahid lakana amthal. Aku berpendapat, aku rasa, kalaulah semua ni kita himpunkan satu imam aja untuk sembahyang. Kalaulah ni keadaan dia ni sembahyang seorang, sana 5 orang, sana 10 orang, sini ada satu imam, penyuruh satu imam. Dia kata, aku berpendapat kalau sekiranya semua ni kita himpun dan letak satu orang imam, dia kata satu qari untuk menjadi imam kepada mereka ni, lakana amsal, aku rasa itu lebih baik, dia kata. Benda tu Nabi tak buat. Ketika dia menjadi khalifah, dia ingat macam tu. Kalaulah kita boleh buat macam tu, himpun semua pakai satu imam aja,
Aku rasa kalau buat macam tu itu lebih baik. Lakana amsal, lakana ahsan. Tentu ini lebih baik, dia kata. Summa azama. Kata Abdul Rahman bin Abdin, dia kata Umar kelihatan berazam betul nak buat benda ni. Dia bukan sahaja melontarkan idea dia, tapi dia berazam betul, aku nak buat benda ni supaya semua orang duduk semayang di bawah satu imam aja. Fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Maka dia pergi panggil satu sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Dia suruh Ubay bin Ka'ab jadi imam, semua orang ikut Ubay bin Ka'ab. Umar guna kuasa dia sebagai khalifah yang memerintah pada masa itu, dia buat benda ni. Dalam satu riwayat lain kata dia ambil dua orang imam, satu Ubay bin Ka'ab, satu lagi Ad-Dari nama dia. Dia ambil lagi satu sahabat ni nama dia Tamim Ad-Dari. Dua orang untuk jadi imam. Satu riwayat kata Ubay bin Ka'ab menjadi imam pada orang lelaki dan Tamim Ad-Dari jadi imam pada orang perempuan. Satu riwayat kata dua-dua orang ni gilak jadi imam. Bila dia menentukan Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim Ad-Dari jadi imam, semua orang kira dihimpun untuk semayang berimamkan kepada imam yang satu. Qala Umar, bila Umar tengok benda macam ni, summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Abdul Rahman kata malam esok Umar keluar lagi tengok orang patuh tak kepada suruhan dia, arahan dia supaya semua orang semayang pakai satu imam, orang patuh tak? Dia keluar pada malam esok. Wan nas yusalluna bis salati qari'ihim. Dia tengok betul semua orang berimamkan kepada Ubay bin Ka'ab. Makna arahan dia dipatuhi. Summa qala Umar ni'mal bid'atu hazihi. Bila Umar tengok macam tu, dia kata di mulut dia, ni'mal bid'ah hazihi. Dia kata benda ni bid'ah. Pasal apa? Nabi tak buat zaman Nabi, tapi dia rasa inilah bid'ah yang paling baik. Dia kata benda yang Nabi tak buat tapi dia suruh buat. Dia kata tapi dia rasa apa yang dia buat ini, benda ni bid'ah sebab Nabi tak buat, tetapi benda ni adalah bid'ah yang baik. Kata dia wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumun. Umar kata, dia kata orang yang tidurlah ni, masa orang duduk semayang tarawih ni, orang duduk tidur, dia kata hak tidur tu afdal, itu lebih baik daripada hak duduk semayang lah ni. Pasal apa? Pasal mereka semayang sepertiga akhir daripada malam, itu lebih baik daripada semayang awal macam kita ni. Yuridu akhiral lail. Maksud Umar ialah orang yang tak semayang awal ni kerana nak semayang masa sepertiga akhir, itu lebih baik. Maksud Umar macam tu. Wa kana an-nas yaqumuna awwal. Tapi orang yang bangkit untuk semayang tarawih selepas Aisyah itu lebih ramai lagi, dia kata. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, daripada hadis yang kedua ni dapat kita simpulkan, yang pertama, Islam ni dia agama yang suka kepada solidariti. Satu, kita nak ambil Islam ini ada satu agama yang dia suka kepada perpaduan. Islam tak suka kepada perpecahan. Pasal itu Umar bila dia pergi masjid, dia tengok orang duduk semayang berceramuk, dia tak suka. Dia nak supaya orang Islam ni bersatu. Apa dia moral di sebalik hadis Sayyidina Umar Al-Khattab ini? Apa dia, tuan-tuan? Perpecahan ini merugikan dan sangat mengundang orang Islam kepada kebinasaan. Kalau semayang tak satu imam pun Umar dah tak seronok. Kalau jadi macam tu, jadi hari ni, menangis dia ni. Dia dengar doa imam kita tadi, minta supaya orang Islam ni semua dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, walau di bumi mana mereka duduk, minta Tuhan tolong, minta Allah selamatkan ulama-ulama yang memimpin mereka dan sebagainya. Ini semua tuan-tuan apa? Dia nak menjurus kepada orang Islam ni kena bersatu. Tuan tengok apa yang jadi di Iraq. Iraq ni satu contoh yang sangat baik kalau kita nak tengok apa jadi di Iraq. Perpecahan di Iraq ni akhirnya siapa untung? Iraq, orang Islam Iraq pecah kepada apa? Satu, pecah mazhab.
Daripada mazhab tu dia pecah kepada dua besar. Apa dia? Satu Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun Sunni, yang satu lagi dia panggil Syiah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kata Sunni ni pula pecah pula kepada mazhab fiqh 4 pula. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Pecah tu pecah. Yang perpecahan itu sebenarnya tidak menjadi masalah, tetapi dijadikan masalah oleh orang Islam. Sebenarnya tak jadi masalah, biasalah kalau sekiranya satu lagi benda orang duk timbul dalam kepala tapi nak tanya tak tanya. Kita duk semayang tarawih masna 2 rakaat. Masa rakaat yang kedua tu nak duduk, masa rakaat yang kedua tu nak duduk tawarruk, duduk macam tahiyat akhir kan, nak duduk iftirashi, nak duduk macam tahiyat awal kan. Yang tu pun ada setengah orang dia tak peduli, ada setengah orang jadi kuman dalam kepala dia, duk korek kepala dia. Dia jadi bersergai dalam perut ni, dia jadi nak tahu yang betul-betulnya macam mana. Ada orang jadi dia pun tak kisah, dia tak buat guna tak apa. Masalah ni tak semayang, dia kata semayang ni yang buat guna pun. Tapi ada orang dia very particular, dia nak tahu, dia eager to know, dia nak tahu tahiyat akhir bagi semayang tarawih 2 rakaat ni nak duduk macam mana, nak duduk macam tahiyat awal kan, nak duduk macam tahiyat akhir kan. Dia duduk hendak tengok Ustaz Samsuri nampak macam duduk macam tahiyat awal, tapi kadang-kadang dia pun duduk macam tahiyat akhir. Dia ni pun bagi kita celaru, dia ikut tu apa dah. Dia nak tahu kan? Maka kita bagi tahu dua-dua pun tak salah. Duduk tahiyat akhir yang disepakati oleh semua mazhab ialah apabila sembahyang itu sembahyang yang 3 ataupun yang 4 rakaat, duduk tahiyat akhirnya ialah duduk tawarruk. Sepakat semua mazhab, Hanafi ke, Maliki ke, Syafi'i ke, Hambali ke, kalau semayang tu semayang 3 ataupun semayang 4 rakaat, duduk tahiyat akhirnya ialah duduk tawarruk, duduk kaki keluar ke tepi tu. Sepakat semua mazhab. Yang tak sepakatnya dalam kes semayang 2 rakaat, itu tak disepakati. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali tak sepakat dalam hal sembahyang 2 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal, dia kira sembahyang 2 rakaat, duduk tahiyat akhirnya duduk macam tahiyat awal. Tak kira sembahyang tu sembahyang subuh ke, atau sembahyang tu sembahyang jemaat ke, ataupun sembahyang tu sembahyang sunat ke. Duduk tahiyat akhir bagi sembahyang yang 2 rakaat ialah duduk iftirashi, duduk macam duduk tahiyat awal. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Dia ada hadis dia, nanti kita baca dalam kuliah bila-bila. Imam Syafi'i pula dia kira macam ni, dia kira kalau sekiranya tahiyat akhir duduk tawarruk, tak kira sembahyang 2 rakaat ke, 3 rakaat ke, 4 rakaat, kalau tahiyat akhir duduk tawarruk, kaki keluar ke tepi. Itu pendapat Imam Syafi'i. Imam Malik lagi sempoi. Imam Malik dia kira sah kata tahiyat aja tawarruk. Jadi tahiyat awal pun dia duduk kaki keluar ke tepi. Kalau kita pergi Mekah, haji ke umrah ke apa ke, kalau kita tengok syekh duduk sebelah kita ni, jumpa tahiyat dia duduk tahiyat akhir, jumpa tahiyat awal pun dia duduk macam tahiyat akhir, kita tahu itu mazhab Maliki. Kita tahu. Dan dia ada hadis dia. Kesimpulan yang disepakati oleh semua ulama apa dia? Duduklah macam mana pun sah sembahyang dia. Sebab masing-masing ada hadis sandaran dia. Jadi bila kita tahu lagu tu, duduklah ke mana pun tak apa. Jangan tidur terlentang lagu tu, itu tak boleh. Kan? Rupanya dia ada penjelasan kepada setiap perlakuan yang dibuat di dalam ibadat ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka orang Islam di Iraq pecah mazhab kepada Sunni, kepada Syiah. Yang Sunni pecah kepada mazhab fiqh dia kepada 4 mazhab. Kemudian depa orang Islam sana pecah kepada aliran pula, aliran pemikiran. Ada yang berpemikiran Islam, ada yang berpemikiran jadi orang yang nasionalis, dia berpegang kepada bangsa. Kemudian ada yang sekular terus, sampai tak peduli Islam, tak peduli apa, dia jadi nak orang putih lebih teruk pada orang putih lagi, sekular. Dan ada orang Islam di sana pecah kepada bangsa, pecah kepada bahasa,
Bangsa besar yang ada di Iraq ni Arab. Di samping tu dia juga ada satu bangsa yang juga mewakili satu jumlah yang ramai, iaitu bangsa Kurdi. Saddam Hussein semasa dia jadi presiden dulu, dia test dia punya chemical weapon, senjata kimia dia test dekat siapa? Dia test dekat puak Kurdi. Puak Kurdi ni duduk dekat border sempadan Iran ni, mereka duduk di kawasan border. Dia pergi test senjata kimia dia dekat puak ni, mati bukan sikit, hak jadi buta semua hidup, hak tangan pergi jadi shrinking body. Dia pergi test dekat puak ni. Bila dia digulingkan, hakim yang membicarakan kes dia orang Kurdi. Bila dia dibicarakan, tengok-tengok hakim yang membicarakan kes Saddam Hussein ni orang Kurdi. Dia memang tak lepas punya hukum bunuh kepada Saddam Hussein. Nampak? Soalnya ialah apa? Perpecahan. Di akhir cerita perpecahan orang Islam ni, yang untung siapa? Musuh Islam. Nabi SAW kata, al-kufru millah wahidah. Kafir ni dia agama dia satu. Sebutlah dia agama apa pun, dia atas satu platform. Platform apa? Islam kita kena lawan. Sebutlah dia daripada agama apa sekalipun, in the end dia atas satu platform, dan platform dia satu matlamat. Apa dia? Kita godam Islam bagi jahanam. Orang Islam tak sedang. Orang Islam dimanipulate oleh mereka sampai jadi isu-isu yang menyentuh tentang hal-hal ini semua. Orang Islam masih tak boleh nak bersatu. Solidariti inilah yang dilihat oleh Umar Al-Khattab di dalam hadis yang kita baca tadi. Bila dia tengok perpecahan yang berlaku di dalam masjid, sana satu puak semayang, dia tak suka benda tu. Maka dia nak supaya orang Islam ni duduk di atas satu, berimamkan kepada satu imam, dan kalau boleh tindakan juga diselaraskan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dengan kerana itu, tarawih pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab diletakkan di bawah satu imam. Dan disitulah bermulanya tarawih ni dibuat secara ramai-ramai. Tetapi daripada hadis riwayat daripada Yazid bin Sa'ib, dia kata apa? Dia kata Umar buat 11 rakaat, 8 witir, 8 tarawih dan juga 3 witir. Cuma mai dalam satu riwayat daripada Yazid bin Khasifah, dia kata Umar buat 20 rakaat. Dua-dua itu adalah riwayat daripada hadis. Maka disitulah timbul cerita nak buat 8 dan cerita nak buat 20. Dan dua-dua ni ada sabitannya daripada hadis Nabi SAW. Siapa nak buat 8 buat, siapa nak buat 20 buat. Orang buat 8 jangan kata orang buat 20 salah. Orang buat 20 jangan condemn kata orang buat 8 penyegan. Pasal apa? Pasal masing-masing mempunyai alasan masing-masing. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istayqadha lailah faqala Nabi subhanallah maza unzila lailah min al-fitnah maza unzila min al-khazain man yuqizu sawahib al-hujurat ya rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan boleh balik pegang Sahih Bukhari, rujuk ni semua ni daripada kitab Sahih Bukhari. Daripada Ummi Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata satu malam Nabi tidur di rumah dia. Tiba-tiba istayqaza lailah, Nabi terjaga. Tengah duk tidur jaga. Jaga-jaga, Nabi kata subhanallah, Nabi kata. Begitu keadaan dia. Tengah duduk tidur, terjaga, jaga-jaga sebut subhanallah. Maza unzila lailah minal fitnah. Nabi kata, apalah fitnah Tuhan nak buat turun mai dekat umat aku ni. Wa maza unzila minal khazain. Nabi kata, apalah harta kekayaan yang Tuhan nak limpahkan kepada umat aku esok ni. Dua benda ni Nabi sebut. Makna dia apa tuan-tuan? Nabi tidur, Nabi mimpi. Dalam mimpi Nabi itu ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa umat dia kemudian hari kita ni akan diuji dengan dua perkara.
Yang pertama dalam syarah hadis ni dia kata, yang Nabi kata maza unzilal lailah minal fitnah, ialah ujian ataupun fitnah yang menyentuh soal akidah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir zaman ni akan diuji dengan fitnah dalam bentuk ujian akidah. Ni hak jadi 2-3 hari ni. Cerita apa? Isu murtad. Ini dia panggil fitnah yang menyentuh soal akidah. Dan ini adalah isu lama, bukan isu baru. Isu lama yang diberi nafas baru. Isu lama. Dulu tahun 2000 saya banyak bercakap tentang soal ni. Dan saya direhatkan. Kan? Sewaktu saya direhatkan, saya kena jawab banyak tentang benda ni. Saya diinterogate, saya ditanya, saya disoal pasal apa saya suka sentuh tentang isu murtad. Saya jawab. Saya kata kerana saya bimbang. Saya ambil sampel case. Ni masa interrogation lah. Saya ambil sampel case. Saya kata contohnya case Aisyah Bukhari. Dia satu budak yang dididik di sekolah agama. Aisyah Bukhari ni daripada prasekolah dia masuk asuhan Islam. Dan dia dididik cara agama. Dan dia sampai ada 4 sanawi. Aisyah Bukhari ni ada 4 sanawi. Boleh jadi guru kelas kafar. Kerana cinta, dia tukang agama. Bapa dia imam. Tak pernah terjangka dalam fikiran bapa dia, anak yang diasuh daripada peringkat prasekolah dalam bidang agama sampai ada 4 sanawi, tiba-tiba mai depan dia nak abang kata bapa saya nak tinggal Islam. Dia tak pernah termimpi benda tu nak jadi, tapi benda tu jadi. Bapa teriak keluar air mata darah pun tak boleh buat apa. Dia dah decide dah. Semasa soal siasat, saya kata dekat pegawai yang soal siasat ni, saya kata dekat dia, saya kata tuan boleh tak bagi satu garanti dekat saya, anak tuan tak akan jadi macam Aisyah Bukhari. Dia cabut spek buah tedai dia. Saya bercakap benda ni pasal apa? Pasal saya bimbang. Pasal saya ada anak. Anak saya tak selamanya akan duduk di rumah saya. Tak selamanya hari-hari akan dengar saya duduk bercakap. Satu hari dia akan keluar daripada rumah. Dia akan pergi tak tahu ke mana. Nak menuntut ilmu ke, nak pergi kerja, tak tahu di negeri mana. Saya tak tahu apa nak jadi kat dia. Bila dia keluar daripada jagaan saya, bila dia pergi jauh daripada mata saya tak tahu siapa rakan pergaulan dia. Saya tak tahu dia nak pergi bercinta dengan siapa. Saya tak tahu apa nak jadi in future. Saya bimbang. Saya takut apa yang kena kepada Ustaz Bukhari ni, bapa Siti Aisyah ni, saya takut kena kat saya. Maka kerana tu di masjid saya peringat orang Islam tentang benda ni. Pasal itu aja, bukan ada pasal apa pun. Salahkah saya cakap macam tu? Macam cengih, tapi tak cengih. Saya just mempertahankan diri saya. Bila saya kata lagu tu, dia masuk dalam balik. Masuk balik dalam bilik gelap tu. Tapi nak ceritanya, salah satu benda yang pergi jadi hal dengan saya hari tu ni pasal isu ni. Dan tahun 2011 lagi sekali diberi nafas baru, isu ni dia raise naik balik. Start daripada isu gereja di Petaling Jaya tu, dia main cikgu tuition mana pula 2 jam menyanyi lagu apa. Itu yang jumpa. Yang tak jumpa ni berkenjah duk ada. Hak tak keluar dalam TV, dalam ni berlambak duk ada. Mereka tak macam kita. Kita orang Islam kita ni, orang agama kita ni, nak berdakwah minta duit. Pagi kemarin 1.5 jam saya sembang dengan satu sahabat. Dia pensyarah Akademi Pengajian Islam di Mesti Melaya. Dia jadi nazir masjid di Kuala Lumpur. Telefon sembang 1.5 jam tak sedang duk cerita bagaimana komersialnya sesetengah ustaz di Kuala Lumpur. Dia nazir di sana, di Selangor. Nazir tu pengurusi lah, pengurusi masjid dipanggil nazir. Kita nak jemput satu ustaz mai ceramah, dia tanya lu nak bayar berapa?
Dia kata ni anak nak cerita kat Inta ni, ada ustaz sebut nama lagi sebut pun Inta kenal dia kata. Bila kata itu lagi kita nak tahu siapa dia. Kan? Tak siapa dia kita tak sebutlah tak bagus sebut nama. Minta 1,500 satu ceramah. Minta 1,500 ringgit satu ceramah. Dia sebagai nazim masjid dia kata no. Tak boleh, dia kata membazir, dia kata tak boleh. Tapi ada budak-budak muda di Qaryah depa ni nak juga ustaz ni. Dia nak juga, dia tak benarkan pakai duit masjid apa pergi cari ni. Depa cari selepas negotiation, selepas duk negotiate, okeylah dia bagi special discount 1,200 satu ceramah. Saya nak tahulah siapa dia. Dan dia bagi tahulah, tapi saya tak boleh bagi tahulah malam ni. Kan? Saya tak puas hati lah, saya kata saya nak tahu siapa. Just nak tahu. Dia nak tahu sangat dia beritahu. Tapi jangan beritahu kat orang, itu tak boleh. Berbanding dengan keluar TV 2-3 hari ni, cikgu tuition ni buat tuition free. Buat tuition free. Anak-anak orang Islam semua yang pergi kat dia. Tapi sebelum start tuition menyanyi dulu. Lagu apa menyanyi? Lagu yang telah didoktrinkan dengan doktrin dia. Tentu boleh nampak tak macam mana dakwah kita dengan dakwah mereka, macam mana approach mereka, macam mana approach kita. Kita terlalu komersial. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW tengah tidur, Nabi jaga-jaga, Nabi sebut subhanallah macam kita lah. Kita waktu tu jaga astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mimpi apa? Mimpi hantu Kak Limah balik rumah. Kan? Nabi SAW tengah-tengah tidur pakai subhanallah. Nabi sebut dua benda. Nabi kata dia kata apalah satu fitnah Tuhan nak buat turun dekat umat aku bila aku tak ada esok ni. Dalam hadis lain dia cerita apa? Fitnah itu ialah fitnah akidah. Umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman ini akan ditimpa dengan satu fitnah yang menyentuh soal apa? Soal akidah, soal nak tinggal Islam. Tuan rajin masuk dalam YouTube sajalah, type benda-benda, tengok apa sambutan tahun baru ke apakah, ataupun tangkapan Jabatan Agama terhadap budak-budak tahun baru. Masuklah saja-saja, type masuk pergi tengok. Jabatan Agama buat raid malam tahun baru, pergi tangkap budak-budak Melayu ni malam tahun baru, apa? Minum arak. Bila reporter-reporter apa semua ni pergi interview mereka, pergi tanya mereka, tengok dalam YouTube tu mereka jawab apa. Ada jawapan mereka tu ada menunjukkan kata mereka ni jadi orang salah, mereka menyesal, mereka berjanji tahu kan, semua seronok je, tak ada apa. No problem. Esok kami kena pergi lapor diri di Jabatan Agama, kami akan pergi lah, tengoklah dia nak confirm berapa kami bayar. Allah, dia kata setahun sekali New Year, setakat tak boleh nak celebrate macam ni. Siapa tu yang duk jawab macam tu siapa? Budak Melayu yang claim kata dia Islam. Yang ni yang Nabi tengah duk tidur jaga sebut subhanallah. Nabi kata apa nak jadi kepada umat aku esok ni. Ini tuan-tuan, bila kita tengok benda-benda macam ni, tuan-tuan jangan ingat orang, ingat kita, ingat anak kita. Depa juga expose, terdedah kepada keadaan ini. Kita takut benda kita duk baca, benda kita duk tengok, duk kena ke anak orang ni, kita takut tengok satu hari anak kita wal-iazubillah, minta Allah tak mau benda ni kat kita. Yang kedua, Nabi kata wa maza unzila minal khazain, apalah khazanah kekayaan Tuhan nak bagi kepada umat aku akhir zaman esok. Ujian yang kedua apa dia? Kemewahan. Orang Islam zaman Nabi susah macam mana. Selepas zaman Nabi, zaman sahabat dah start senang dah. Pasal apa? Pembukaan negeri Islam makin banyak, tentera yang pergi randuk masuk negeri-negeri ni dan berjaya tawan negeri tu, bawa balik ghanimah, bawa balik harta rampasan, dibahagi-bahagikan, orang Islam makin kaya. Tahun tu pun dah mai dah dalam sejarah mencatatkan macam mana kekayaan itu menggoyangkan mereka. Tambahlah zaman kita duduk lah ni tuan-tuan, zaman milenium ni. Bukan kaya, bukan korporat lagi, dia panggil kolong merat, dia panggil. Kaya tuan-tuan. Kaya. Orang hari ni kaya.
Nak jumpa orang Melayu kaya zaman lah. Kalau kata kaya tu, kaya sungguh. Tak heran ni, duit ni tak heran. Nabi SAW 1400 tahun dulu, Nabi takut ni keadaan ini. Pasal apa? Kekayaan ini boleh buat jadi macam-macam kepada orang yang diuji dengan kemewahan ni. Boleh jadi macam-macam. Satu sahabat duduk di Subang Jaya. Dia ni westernized habis. Orang Melayu asal kampung, tapi dengan kejayaan dalam latar belakang pendidikannya yang begitu cemerlang dan sebagainya, join sektor korporat dan akhirnya sampai pergi jadi orang hebat-hebat. Duduk di Subang Jaya, orang duduk Bang Maghrib, dia seluar pendek duduk basuh kereta. Satu sahabat saya neighbor dengan dia, budak Kuala Tampang, Tasik Gelubang, neighbor dengan dia ni. Dia pun tak tahu nak buat macam mana, tak tahu aku nak buat macam mana nak approach dia ni. Terlalu westernized. Tapi doa selamat di rumah buat juga. Doa selamat di rumah buat juga. Dia panggil juga orang masjid pergi di rumah, tahlil, doa selamat buat juga. Pasal apa? Pasal itu culture Melayu. Buat juga. Tapi puak-puak masjid ni bila masuk main mata tu duk usah satu penjuru. Ada satu corner dalam rumah dia tu, bila doa selamat dia tutup dengan kain selimut. Depa duk tengok ni, nak kata organ tinggi, nak kata lemari tutup, buat apa? Jadi satu hal pula depa ni yang duk fikir apa benda, direngkahkan cerita. Mini bar corner lah, dekat tepi tagar tu, bar corner. Jadi sahabat kita Pokok Tampang ni, dia ni pun satu baik punya kaki jugalah, tapi dia orang bagus. Dia kata, ustaz, dia kata bar corner ustaz, dia kata semua komplit, botol mau bentuk macam mana semua dah penjuru tu, tapi doa selamat jalan. Pasal apa? Pasal dia pun nak selamat juga. Nak juga orang doa bagi dia selamat tu, dipanggil doa selamat. Dia kata saya ni tak tahu nak buat macam mana, nak tarik rambut dalam tepung. Tak maulah sampai lagi dia rasa macam nak cara yang kira selesa, tapi kira nak suruh dia stop lah minum tu. Yang tu dulu, dia kata. Alhamdulillah lah, dengan approach dia yang berkesan ni apa semua ni, dia ni baru start. Dia jadi macam orang yang baru beranak. Dia baru tahu balik pasal Islam ni, baru kalau lepas tu jadi addicted, nak tahu lebih lagi, nak tahu lebih lagi pun. Kau ni kata jom kita pergi masjid, nak dengar yang tu, nak dengar yang ni, nak beli buku agama. Alhamdulillah, dia ni kata alhamdulillah. Pasal apa? Allah bagi juga peluang kat dia, buka satu lubang cahaya hidayah masuk, dia terima. Alhamdulillah. Dia beritahu dekat kawan ni, dia kata I tak sangka, dia kata minum ni macam tu punya besar dosa, dia kata. Untuk pertama kalinya dia dengar satu ceramah dalam satu kaset cerita pasal arak ni. Untuk pertama kali dia dengar yang Nabi SAW kata siapa yang mati dalam keadaan mudimul khamr. Nabi sebut mudimul khamr, maksudnya sentiasa minum arak dan tidak ada niat nak berhenti minum arak. Lam yarah raihatal jannah, Allah tidak akan benarkan dia mencium bau syurga. Faham daripada hadis tu apa dia? Syurga ni memang tak masuk, bau syurga pun Tuhan tak bagi dia cium. Dia dengar hadis tu, daripada banyak-banyak benda, hadis tu cup masuk dalam hati dia. Tuan-tuan, Allah ni bila dia nak bagi satu dekat satu orang ni, dia punya turning point dia tu, kadang benda bagi setengah orang lain nothing, tapi bagi orang yang nak dapat hidayah ni, benda tu dia tembak masuk, melekat dalam hati ni. Berhenti, tuan-tuan. Dengar yang tu dia jadi satu macam, dia ketak. Malam esok insya-Allah kita, kalau YB kita tak ada, saya ganti tazkirah malam esok. Kita akan baca satu hadis macam mana turning point tu mengubah orang. Dan alhamdulillah dia ni berubah akhirnya.
Inilah benda yang Nabi duk cidok ni, Nabi terkejut jaga. Lepas tu terus Nabi kata subhanallah, Nabi kata apa nak jadi kepada umat aku akhir zaman, ujian akidah dan juga ujian kekayaan. Kemudian Nabi kata may yuqizu sawahibal hujurat. Nabi kata ni siapa ni yang boleh digerak tuan-tuan punya rumah-rumah yang duk ada di tepi ni. Dan Quran ada satu surah dia panggil surah Al-Hujurat. Hujurat itu plural daripada perkataan hujrah, bilik, satu bilik. Hujurat maksudnya bilik-bilik. Maksudnya apa? Rumah-rumah isteri-isteri Nabi yang duk ada berkembang dengan Masjid Nabawi itu. Bila Nabi mimpi ni aja, Nabi kata may yuqizu, siapa yang sanggup pergi gerak sawahibal hujurat ni, orang hak duk tidur di dalam bilik-bilik ni. Nabi kata ya rubba. Nabi kata Nabi kata berapa ramai orang kasiatin fid dunya ariyatin fil akhirah, yang di atas dunia ni pakai hebat-hebat tapi di akhirat esok tak ada pakaian langsung. Nabi sebut macam tu. Nabi kata apa? Rubba, maksudnya alangkah ramainya, itu maksud rubba. Alangkah ramainya manusia ni kasiatin fid dunya, di atas dunia ni pakai cukup hebat. Ariyatin fil akhirah, akhirat esok Allah tak bagi selai baju pun untuk dia pakai. Pasal apa? Pasal Allah bagi kemewahan kepada dia atas dunia, dia tak guna kemewahan itu untuk nak mencari bahagian akhirat, maka di akhirat dia tak ada apa. Ambil kesimpulan daripada hadis-hadis yang kita baca ni tuan-tuan, apa dia? Inilah bulan dia, inilah masa dia. Ramadan inilah bulannya yang Allah bagi dekat kita satu anugerah, tidak ada di bulan lain, yang kalau kita buat apa pun pahala dia berganda. Jangan lepas Ramadan ini begitu sahaja, melainkan manfaatkanlah dia sedaya upaya kita. Dekat mana kita mampu, manfaatkanlah. Tak boleh main jemaah di surau, buat doa. Jangan miss satu malam pun tanpa tarawih. Pasal apa? Tarawih tak boleh buat di dalam bulan lain, melainkan bulan Ramadan sahaja. Kita tak tahu kita dapat ke tak Ramadan yang akan datang, tak tahu. Bahkan kita tak tahu Ramadan ni kita sampai ke hujung ke tak, kita tak tahu. Hak mana duk ada, buat. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Itu kata-kata hikmah. Kita tak boleh nak buat semua kebaikan yang Allah, yang Nabi suruh, jangan tinggal semua. Takat mana boleh kita buat. Setidak-tidaknya kita tak menyesal sangat akhirat esok. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus wa tawasaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.